أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita tinggikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini untuk kita teruskan sedikit perbincangan kita berkaitan dengan zakat. Jadi dalam sesi yang lepas kita telah membincangkan sedikit perkara yang berkaitan dengan golongan yang layak untuk menerima zakat. Jadi hari ini kita akan ulang kaji sedikit dan kita akan sambung berkenaan dengan golongan yang layak menerima zakat ataupun kita panggil sebagai asnaf zakat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Innamas sadaqat, sesungguhnya sedekah ataupun zakat itu lil fuqara'i wal masakin. Yang pertama untuk orang fakir, wal masakin, yang kedua untuk golongan miskin, wal 'amilina 'alaiha, yang ketiga untuk golongan amil, wal muallafati qulubuhum, yang keempat adalah untuk golongan yang kita panggil sebagai muallaf, wa fir riqab, iaitu hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya. Itu yang kelima. Yang keenam wal gharimin, orang yang berhutang, golongan yang berhutang. Dan yang ketujuh wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah ni orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang ke-8, yang terakhir, wa banis sabil, ibnus sabil, orang yang terputus bekalan ketika musafir. Jadi ini 8 golongan yang Allah telah sebutkan, rakamkan di dalam Al-Quran, golongan yang hanya golongan ini sahaja yang layak untuk menerima zakat. Sebab Allah Ta'ala sebut innama depan tu. Jadi dia limited kepada 8 golongan ni sahaja. Jadi kalau kita nak bagi zakat dekat seseorang, kita kena pastikan dia tergolong dalam 8 golongan yang disebutkan tadi. Jadi kita akan pergi satu persatu. Hari ini insya-Allah kita pergi 8 golongan. Okey, yang pertama golongan fakir. Golongan fakir, fakir dan miskin ni dia lebih kurang sama. Fakir dan miskin ni lebih kurang sama. Cumanya ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan fakir itu sama dengan miskin, ada yang mengatakan miskin itu lebih teruk daripada fakir, dan ada pendapat yang mengatakan fakir itu lebih teruk kesusahannya berbanding miskin. Jadi kita di Malaysia, pusat-pusat zakat mengambil kira bahawasanya fakir itu adalah lebih susah daripada miskin. Ini pendapat di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Okey, jadi fakir ini secara mudahnya kita pun telah bincangkan pada sesi yang lepas. Fakir ini adalah golongan yang kalau dia perlukan RM100 sehari, dia hanya ada RM40 sehari. Maksudnya kurang 50% daripada keperluan hidup dia. Dia hanya ada kurang 50% daripada keperluan asasi. Dia dah bekerja ataupun dia dah, sama ada dia tak kerja, tak mampu kerja, ataupun dia dah kerja tapi tak cukup duit. Itu fakir. Manakala miskin pula adalah golongan yang dia perlukan RM100 tetapi dia tak mampu untuk capai RM100. Keperluan dia memerlukan RM100 sehari tetapi dia hanya ada RM80 sehari.
ataupun RM70 sehari, ataupun RM90 sehari, dia tak capai keperluan asas dia, iaitu RM100. Jadi ini kita kategorikan sebagai golongan miskin. Dan golongan ni dia bukan golongan yang baru, dan pada zaman Nabi kita dapat lihat yang di mana ada golongan-golongan yang susah, golongan-golongan fakir ataupun miskin. Umpama Abdullah bin Mas'ud, keluarga Ammar bin Yasir. Kalau di Madinah tu kita ada Ahlus Suffah yang mendiami masjid Nabi. Jadi golongan fakir dan miskin ni, kalau dalam konteks hari ni kita boleh kata golongan yang, kalau fakir itu golongan yang kita panggil miskin tegar ataupun miskin mutlak. Okey. Jadi macam mana kita nak ukur apakah keperluan asas bagi golongan fakir dan miskin? Jadi ada beberapa perkara yang kita kena ambil kira lah. Yang pertama, okey, dia ada 6 aspek. 6 aspek yang kalau dia tak cukup 6 ni, maksudnya dia tergolong dalam golongan fakir ataupun golongan miskin. Yang pertama adalah tempat tinggal. Ini keperluan yang perlu ada. Yang pertama tempat tinggal. Yang kedua makanan, apa yang dimakan. Ketiga pakaian, pakaian tak cukup. Yang keempat pendidikan, dia kurang, pendidikan yang dia dapat tu kurang. Yang kelima rawatan, dan yang keenam pengangkutan. Ini 6 keperluan asasi yang institusi zakat pada zaman inilah, khususnya di Selangor, mereka mengambil kira 6 keperluan asas ni, dan pastikan keperluan mereka daripada 6 aspek ni betul-betul cukup. Dan sekiranya tidak cukup, mereka akan membantu, mereka akan keluarkan pelbagai strategi, mereka akan pastikan mereka ini terbela dan mendapat keperluan yang cukup. Dan satu benda yang kita kena ingat, bahawasanya Nabi SAW pernah berpesan kepada kita dalam sebuah hadis. Nabi berpesan kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dhar. Nabi kata, sukailah orang-orang miskin dan dekatilah mereka. Ini yang paling penting. Mungkin kita, alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kita kelebihan, kita terkeluar daripada belenggu kemiskinan ataupun kefakiran. Tetapi apa yang Nabi kata, sukailah orang-orang yang miskin dan dekatilah mereka. Ini kerana Nabi SAW ingin agar kita mengambil tahu dan cuba untuk mencari jalan untuk membela nasib orang-orang miskin. Jadi itu 2 golongan yang pertama, fakir dan miskin. Yang ketiga adalah golongan amil. Golongan amil juga berhak untuk mendapat zakat. Golongan amil ni secara mudahnya adalah golongan yang mengutip zakat. Amil zakat. Kalau kita bayar zakat, contohnya di kaunter zakat, yang kita salam tu, yang kita bayar tu, orang yang jaga kaunter tu biasanya dia adalah kita panggil sebagai amil zakat. Jadi amil juga berhak untuk mendapat zakat. Jadi secara definisinya adalah amil ni mereka yang terlibat secara langsung dengan institusi zakat, sama ada individu atau organisasi, bagi mengurus dan mentadbir hal ehwal zakat, termasuk pemungutan, agihan, urusan kewangan dan sebagainya. Jadi secara mudahnya orang-orang yang bekerja di pusat-pusat zakat, contohnya di pusat pemungutan zakat Wilayah Persekutuan, di Lembaga Zakat Selangor, mereka ini dikategorikan sebagai amil dan mereka layak untuk mendapat zakat. Okey. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah golongan muallaf. Golongan muallaf. Jadi muallaf di sini biasanya kita faham muallaf ni adalah golongan yang baru masuk Islam. Tapi dalam konteks perbincangan kita ni, muallaf di sini ada beberapa golongan. Ada 3 golongan. Yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan ketika menafsirkan ayat berkaitan dengan muallaf ni, beliau menyebutkan antaranya adalah mereka yang diberikan zakat kepada mereka agar hati mereka menjadi lunak dan
memeluk agama Islam. Jadi mu'allaf di sini, dalam konteks ni, mu'allaf ni belum lagi memeluk agama Islam. Dia masih seorang yang bukan Islam, seorang yang kafir. Ini seperti mana yang diriwayatkan daripada Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Jadi apa sahabat ni kata? Sahabat ni kata, "A'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepadaku zakat. Jadi sahabat ni cerita sebelum perang Hunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada dia zakat. Wa innahu la abghadun nasi ilai, dan pada ketika itu baginda Nabi adalah orang yang paling aku benci. Jadi sahabat yang cerita masa tu dia belum lagi memeluk Islam, dan pada ketika itu Nabi lah orang yang paling dia benci. Wa innahu la abghadun nasi ilai famazala yu'tini hatta sar wa innahu la ahabbun nasi ilai. Jadi bila mana baginda bagi zakat dekat Safwan ni, dekat sahabat ni, lalu baginda dia terus menerus memberikan zakat kepada dia, sehingga kan Safwan ni kata, baginda memberikanku zakat sehingga baginda lah orang yang paling aku cintai. Jadi kisah ini dirakamkan dalam banyak riwayat Muslim, Tirmizi dan Ahmad dan sebagainya. Jadi kisah ini menunjukkan zakat itu diberikan kepada golongan yang belum lagi memeluk Islam, yang kita panggil sebagai mu'allaf dalam konteks ni, supaya mereka terdetik ataupun rasa lunak dengan Islam, dan seterusnya mereka memeluk agama Islam. Itu golongan yang pertama. Manakala golongan yang kedua, kalau kita rujuk dalam fiqh manhaji, mu'allaf ini adalah mereka yang baru memeluk agama Islam. Jadi mu'allaf dalam definisi yang kedua adalah orang yang baru saja memeluk Islam. Golongan ni kita akan bantu dengan memberikan dua benda. Golongan mu'allaf ni kita akan bantu yang baru memeluk Islam ni dari dua aspek, iaitu bantuan kewangan dan bimbingan agama. Antara hikmah kita memberikan zakat kepada mu'allaf ni adalah untuk menunjukkan keprihatinan kita terhadap golongan mu'allaf, sebab mereka sanggup meninggalkan kepercayaan lama untuk masuk ke dalam Islam. Dan kadang-kadang ada mu'allaf, mungkin dia hidup dengan keluarga dia, dan kemudian dia memilih untuk memeluk agama Islam dalam keadaan keluarga dia tak suka dengan apa yang dia buat, dan dalam keadaan itu dia terpaksa untuk berpindah contohnya. Jadi dalam keadaan seperti itulah antara keadaan yang kita akan bantu. Kita akan bantu dia mulakan hidup baru di tempat yang lain. Kita bimbing mereka, kita bagi bantuan kewangan banyak. Kalau kita rujuk apa yang pusat zakat laksanakan, antaranya memberikan sagu hati kemasukan Islam, membuat program khusus kefahaman Islam, memberi bantuan kebajikan, membaiki rumah ataupun membayar sewa rumah, ataupun perkahwinan mu'allaf. Mereka ingin berkahwin juga dibantu, dan mahasiswa mu'allaf, pertubuhan mu'allaf, bantuan pemulihan akidah dan sebagainya. Jadi secara ringkasnya, aspek kewangan dan bimbingan agama dititik beratkan untuk dibantu oleh kita ataupun pusat zakat. Itu golongan yang kedua. Manakala golongan yang ketiga, tadi yang pertama kita kata dia orang tu belum memeluk Islam, yang kedua orang tu baru saja memeluk Islam, dan yang golongan yang ketiga adalah apa yang disebut oleh Imam Al-Baghawi ketika menafsirkan mu'allaf dalam ayat tadi. Beliau menyebutkan antaranya adalah mereka yang dikhawatiri melakukan keburukan, maka pemimpin Islam memberikan kepadanya sebahagian harta zakat bagi mencegah keburukan. Jadi pemimpin Islam pada ketika itu dia merasakan ada golongan yang kita khawatir
golongan tu akan memberi keburukan kepada umat Islam. Jadi pada saat itu, menurut kebijaksanaan pemimpin Islam pada ketika itu, dia boleh untuk keluarkan zakat, untuk bayar, untuk diberikan kepada golongan yang memberikan ancaman kepada umat Islam pada ketika itu. Jadi dengan asbab pemberian tu, umat Islam boleh merasa selamat daripada ancaman ataupun keburukan yang boleh berlaku akibat daripada tindakan pihak musuh. Jadi ini 3 golongan muallaf yang layak untuk kita berikan zakat. Cuma kalau biasalah, yang biasa kita dengar muallaf ni adalah golongan yang kedua lah, golongan yang baru memeluk Islam. Jadi kalau kita rujuk jawatan kuasa fatwa negeri, setiap negeri ada jawatan kuasa fatwa, dan kalau kita rujuk, saya bagi satu contoh lah, jawatan kuasa fatwa negeri Melaka, selepas mereka bersidang, mereka menetapkan muallaf ni adalah golongan yang kita panggil muallaf sehingga 5 tahun daripada tempoh dia memeluk Islam. Sebab kita tak panggil selama-lamanya orang tu muallaf, sebab muallaf ni orang yang baru saja memeluk Islam. Baru tu didefinisikan sebagai golongan yang mengambil kira lebih kurang 5 tahun. Dan penetapan 5 tahun ni mengikut uruf keadaan setempat. Boleh jadi di tempat lain lebih lama dan lebih sekejap dan sebagainya, tapi Jawatan Kuasa Fatwa Melaka menetapkan 5 tahun. Dan tak silap saya, negeri-negeri lain pun letakkan 5 tahun juga. Jadi dalam tempoh 5 tahun ni, Pusat Zakat akan bantu untuk memberi kelas-kelas bimbingan agama, memberi kos-kos yang saya sebutkan tadi. Jadi secara 5 tahun mereka tergolong di bawah golongan asnaf zakat muallaf. Dan selepas 5 tahun mereka boleh tak untuk dapat zakat muallaf? Kalau ikut definisi tadi, tidak boleh, melainkan kalau dia masih tergolong dalam golongan fakir ataupun miskin. Jadi bila tergolong dalam golongan fakir miskin, mereka masih berhak untuk mendapat zakat. Okey, jadi konklusinya Al-Qaradawi sebut hukum muallaf ni dia berubah-ubah mengikut zaman. Ada zaman kita panggil golongan itu sebagai muallaf, dan mungkin golongan yang sama pada hari ini kita tak panggil sebagai muallaf. Dia berbeza-beza mengikut zaman, mengikut apa yang ditetapkan oleh pemimpin Islam, ulil amri, ataupun kalau dalam konteks di negara kita, apa yang ditetapkan oleh pusat pemungutan zakat mengikut negeri-negeri ataupun wilayah. Okey, itu golongan yang ketiga. Golongan yang keempat adalah golongan ar-riqab. Golongan ar-riqab. Jadi golongan ar-riqab ni kalau dalam bahasa Arabnya bermaksud, kalau kita Melayu kan, dia bermaksud tengkuk ataupun leher. Jadi ini adalah satu isyarat orang itu dibelenggu, dan juga satu kiasan kepada konsep perhambaan. Jadi ar-riqab ni dalam definisi istilah syariat, dalam segi syariat juga pula bermaksud hamba yang dijanjikan dengan perjanjian yang sah oleh tuannya dengan syarat membayar sejumlah wang. Maksudnya hamba tu dia nak merdekakan diri dia, lepas tu dia buat deal dengan tuan dia buat deal, kemudian dia akan bayarlah sejumlah wang, kemudian tuan dia akan bebaskan dia. Jadi ar-riqab di sini mudahnya, orang tu dia nak bayarlah kan dekat tuannya, jadi kita bantu mereka berikan zakat dan mereka akan membebaskan diri mereka daripada tuannya. Tapi kita pun sedia maklum, realiti hari ini kita tidak ada lagi perhambaan di dalam dunia ni. Kalau kita tengok, kalau saya petik apa yang disebutkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ataupun UN, United Nations, mereka menggariskan satu larangan yang di mana amalan perhambaan dan perdagangan hamba yang dilakukan oleh mana-mana negara atau institusi adalah dilarang. Jadi dari segi adat dunianya sudah tidak ada lagi perhambaan. Bahkan Islam sendiri telah mendahului deklarasi tadi
yang disebutkan oleh PBB tadi, yang di mana kita ada beberapa denda-denda yang memerlukan untuk orang tu memerdekakan hambanya. Saya ambil satu contoh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahridu raqabatin mu'minah. Maksudnya, dan sesiapa yang membunuh seorang muslim dengan tidak sengaja, maka wajiblah ia membayar kafarah dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman. Jadi kalau orang tu membunuh tanpa sengaja, hukuman yang diberikan adalah untuk memerdekakan hamba yang beriman. Jadi ada banyak contoh-contoh yang lain yang mana hukuman yang ditetapkan adalah untuk memerdekakan hamba. Tujuannya adalah untuk pastikan, untuk menghapuskan penghambaan yang ada dalam dunia ni. Okey. Tapi macam mana kita nak aplikasi konsep ar-riqab ni dalam dunia hari ni? Sebahagian ulama pada zaman kontemporari ni, pada zaman kita pada hari ini, mereka mendefinisikan, mereka meluaskan definisi ar-riqab. Antaranya Syekh Yusuf Al-Qaradawi ataupun Syekh Mahmud Shaltut. Mereka meluaskan definisi asnaf ar-riqab ni contohnya kepada tawanan-tawanan perang Muslim dan negara Islam yang ditahluki atau ditindas oleh orang kafir. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi meluaskan definisi ar-riqab ni kepada sesiapa yang terbelenggu dengan masalah sosial ataupun masalah akidah ataupun penyakit-penyakit. Dulu ar-riqab ni merujuk kepada golongan yang terbelenggu dengan perhambaan kepada manusia. Tapi disebabkan perhambaan kepada manusia sudah tidak wujud lagi, hari ini zakat-zakat ini diagihkan kepada mereka yang terbelenggu juga, tetapi bukan kepada manusia, tetapi kepada masalah sosial ataupun masalah akidah ataupun penyakit-penyakit. Sebagai contoh masalah sosial, contohnya orang itu terlibat dengan ketagihan dadah, ataupun dia merupakan bekas penagih dadah, ataupun dia terbelenggu dengan masalah jenayah syariah seperti minum arak, zina, judi, buang anak dan sebagainya, ataupun mereka terbelenggu dengan amalan salah di dalam Islam. Mereka tidak solat, mereka tidak puasa, mereka buang anak, mereka berusaha untuk membunuh diri, mereka hidup bersama pelacur dan sebagainya. Dan ada juga orang yang terbelenggu dengan gaya hidup songsang, contohnya lesbian, maknyah, gay, homoseksual, pengkit, tomboy dan sebagainya. Jadi ini contoh masalah sosial yang ada. Contoh yang lain seperti mereka terbelenggu dengan kes Juvana, mereka terlibat dengan gangsterism, mereka membuat jenayah, melibatkan harta benda orang lain, ataupun mereka terbelenggu dengan penyakit kronik, contohnya penyakit HIV, kanser, TB dan lain-lain. Itu contoh orang yang terbelenggu dengan masalah sosial. Mereka ini layak untuk diberikan bantuan zakat. Untuk apa? Antaranya adalah untuk membebaskan mereka, atau mengurus kehidupan mereka, atau melindungi mereka, ataupun merawat mereka, ataupun memulihkan mereka. Jadi golongan ini pusat zakat akan bantu. Biasanya mereka akan melantiklah NGO yang berdaftar untuk membantu mendidik dan membimbing ataupun memberi bantuan keperluan hidup. Ataupun contoh yang sama, kalau orang tu dia terpaksa pindah ke tempat yang lain disebabkan tempat asal dia, kalau dia duduk situ dia masih terbelenggu dengan masalah-masalah tadi, dia terpaksa berpindah. Jadi golongan seperti ini layak untuk menerima zakat. Okey, itu contoh masalah sosial. Contoh kalau dia terbelenggu dengan masalah akidah, contohnya terbelenggu dengan masalah syirik dan khurafat, contohnya dia terikut doktrin-doktrin palsu, dia terikut orang-orang yang mengaku menjadi nabi, orang yang menghina Islam, ataupun dia ada hasrat untuk murtad. Jadi golongan-golongan ni
kos-kos yang diperlukan untuk memulihkan, untuk merawat mereka ini, mereka boleh digolongkan di bawah golongan zakat ar-riqab. Jadi kita jangan terkejut sekiranya pusat zakat isytihar dia nak tolong golongan LGBT contohnya dengan menggunakan duit zakat. Itu tidak ada masalah. Mereka masih tergolong di bawah golongan asnaf ar-riqab. Okey. Jadi itu golongan yang keempat. Jadi golongan kelima adalah fakir, miskin. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat muallaf. Okey, seterusnya yang kelima adalah tadi yang kelima ar-riqab, yang ini yang keenam al-gharimin, orang yang berhutang. Jadi untuk orang yang berhutang ni, dalam pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, ada tiga, kita boleh pecahkan kepada tiga golongan. Yang pertama adalah mereka yang berhutang demi kemaslahatan diri sendiri. Yang kedua, mereka yang berhutang demi kemaslahatan orang lain. Yang ketiga, individu yang menjamin orang yang berhutang. Jadi kita pergi satu persatu. Yang pertama, golongan yang berhutang demi kemaslahatan diri sendiri ataupun di keluarga dia lah, diri sendiri ataupun keluarga dia. Jadi ada beberapa syarat. Kalau sekiranya orang tu dia tidak mampu untuk menjelaskan hutang, contohnya, okey, kita pergi kepada apa yang boleh untuk dihutangkan. Okey, contoh orang tu dia berhutang untuk membiayai keperluan asasi. Contohnya lah, saya berhutang untuk dapatkan makanan, saya berhutang untuk mendapatkan perubatan, pendidikan, perlindungan, pakaian, pengangkutan, ataupun saya ada hutang perniagaan. Jadi golongan-golongan yang berhutang yang saya sebutkan tadi, kalau dia berhutang, kalau saya berhutang untuk diri saya ataupun keluarga saya, syarat yang pertama adalah saya memang tidak mampu untuk menjelaskan hutang. Saya memang tak mampu. Saya tak mampu untuk jelaskan hutang, jadi zakat akan bantu untuk saya selesaikan hutang. Itu yang pertama. Ataupun sekiranya saya ada je duit sikit, mungkin hutang tu RM100, saya mampu bayar RM50 je, jadi zakat boleh tolong bantu untuk bayar lagi paki tu yang 50 tu. Dan ataupun saya berhutang, kemudian saya bekerja lah untuk membayar hutang tu, tapi dalam keadaan hutang tu dia perlu dibayar segera. Saya perlu kerja mungkin 2-3 bulan baru dapat, bergantung kepada apa yang ditetapkan oleh pusat zakat. Sekiranya perlu dibayar segera, maka saya boleh untuk memohon zakat, menerima wang zakat untuk membayar hutang tu walaupun saya sudah bekerja. Sebab hutang tu perlu dibayar segera. Jadi itu yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hutang tu mestilah untuk perkara yang taat dan perkara yang dibolehkan. Maksudnya apa yang saya sebutkan tadi lah, bukannya hutang untuk perkara maksiat seperti membeli arak ataupun melanggan pelacur contohnya, berhutang, tidak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, perlulah hutang itu dalam keadaan semasa. Macam saya sebutkan tadi lah, hutang tu dia kena bayar cepat, bukan hutang yang kita boleh tangguh. Contoh hutang tu hutang bayar, contoh kita ada berhutang dan kita telah tetapkan hutang tu untuk dibayar selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita bayar setiap bulan. Bukannya itu. Ni hutang yang kita kena bayar segera. Dan ulama' berbeza pendapat lah. Ada yang kata boleh je bagi walaupun hutang tu boleh tangguh. Ada yang kata tak boleh bagi. Ada yang kata boleh bagi kalau hutang tu dalam tempoh setahun. Kalau dah masuk tahun depannya kena bayar, tak boleh bagi. Jadi ada perbezaan pendapat. Jadi kita mengambil kira tidak boleh untuk zakat yang beri zakat kepada hutang yang bertangguh. Okey, itu kita kata golongan yang pertama, golongan yang berhutang untuk diri dia dan keluarga dia. Dan yang kedua adalah golongan yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain. Ini adalah orang yang kita panggil sebagai golongan yang terpuji lah, sebab dia sanggup berkorban, berhutang untuk memberi makan kepada mungkin jiran dia contohnya. Jadi golongan-golongan ni
kita kata golongan yang dimuliakan kerana kesanggupan untuk berhutang dan kemaslahatan orang lain. Golongan ni pun layak untuk menerima zakat. Antara contoh yang lain yang ditulis, contoh orang tu dua kabilah sedang bergaduh. Dua kabilah ni bergaduh, dua kaum ni bergaduh disebabkan contoh satu kabilah ni dirosakkan harta kabilah yang lain. Jadi dia minta ganti dan sebagainya, bergaduh. Dan kita sebagai orang tengah, kita bolehlah berhutang. Kita pun tak ada duit sangat, kita berhutang, kita ganti balik apa yang patut untuk selesaikan pergaduhan contohnya. Dan orang seperti saya yang berhutang untuk leraikan persengketaan orang lain, layak untuk menerima zakat. Itu golongan yang kedua. Okey, golongan yang ketiga adalah individu yang menjamin. Dia jadi penjamin lah. Jadi penjamin kepada orang yang berhutang. Jadi golongan yang jadi penjamin ni dia ada beberapa syarat juga. Yang pertama, kalau penjamin dan orang yang berhutang berada dalam keadaan yang tidak mampu melangsaikan hutang, maka penjamin layak menerima zakat. Jadi orang yang berhutang tu, saya jamin mungkin kawan saya tak mampu bayar hutang, saya pun tak ada duit, jadi saya layak untuk menerima zakat untuk bayar hutang tadi. Dan yang kedua, jika menjamin mampu membayar hutang, manakala orang berhutang yang dijamin tidak mampu membayarnya, maka orang berhutang itu sahaja yang layak menerima zakat. Contoh saya mampu, dia tak mampu, dalam keadaan tu pun masih boleh untuk dia terima zakat walaupun dia ada penjamin. Jadi orang yang berhutang tu macam biasalah, mungkin dia berhutang untuk tak kisah apa saja berkaitan dengan apa yang saya sebutkan tadi, keperluan asas dan sebagainya, dia boleh untuk menerima zakat walaupun dia ada penjamin. Ini berdasarkan kisah, ada satu kisah yang disebutkan, ada seorang sahabat ni, dia namanya Qabisah. Qabisah ni dia datang mengadu dekat Nabi SAW. Dia kata, aku telah menanggung beban yang banyak. Dia cakap kat Nabi, aku sedang menanggung bebanan yang banyak. Lalu Nabi kata, tetaplah kamu di sini sehingga datang kepada kami sedekah ataupun zakat. So Nabi kata, tunggu kejap, stay, nanti zakat akan dikutip dan diserahkan kepada dia. Lepas tu Nabi pun berpesan, wahai Qabisah, sesungguhnya meminta itu tidak halal kecuali untuk 3 golongan. Kan tadi sahabat tu datang meminta-minta, lalu Nabi kata ada golongan yang secara asalnya meminta ni adalah satu benda yang tidak halal dalam syariat kecuali untuk 3 golongan. Yang pertama, orang yang menanggung bebanan, maka halallah baginya meminta sehingga menyelesaikan bebanan tersebut. Macam Qabisah tadilah, dia ada bebanan, so dia bolehlah meminta-minta untuk bantu dia, itu tak ada masalah. Yang kedua, orang yang ditimpa bencana sehingga binasa hartanya dan dia tak cukup duit untuk teruskan hidup dia, dia pun kiranya ada bebanan juga, layak untuk bolehlah, dibolehkan untuk meminta-minta, atau kita bagi memintalah, untuk meminta bantuan orang lain. Kalau dalam konteks cerita zakat tadi, maksudnya orang tu dia berhutang lah. Bila dia berhutang, dia bolehlah meminta kepada pusat zakat untuk bantu hutang, untuk bantu langsaikan hutang dia. Dan golongan yang ketiga Nabi sebut, lelaki yang ditimpa kefakiran sehingga datang 3 orang lelaki yang berakal dan bermaruah daripada kaumnya mengiyakannya yang dia telah ditimpa kefakiran. So orang yang ditimpa kefakiran pun layak untuk meminta, dengan syarat memang ada saksi yang mengatakan dia adalah seorang yang fakir. Ada saksi 3 orang. Selain daripada itu, Nabi kata meminta-minta itu dianggap sebagai haram dan memakannya adalah haram. Jadi kalau kita ni golongan yang mampu, elakkanlah daripada meminta kerana ia termasuk dalam larangan yang disebut oleh Nabi SAW. Okey. Itu yang ke-6. Ringkas untuk yang ke-7, fi sabilillah. Jadi fi sabilillah ni orang yang berjuang, belanjakan hartanya di jalan Allah. Dari segi definisi,
fisabilillah ni adalah sukarelawan yang berjuang mempertahankan umat Islam tanpa imbuhan dan gaji. Mereka ini layak untuk mendapat zakat selama mana mereka pergi berjuang, dan anak-anak, mungkin mereka meninggalkan anak-anak isteri di rumah. Anak-anak isteri itu berhak untuk menerima zakat tersebut untuk ditanggung selama pemergian si ketua keluarga untuk pergi berperang. Ini dalam konteks zaman dahulu, yang di mana perang masa ketika itu sangat biasa. Jadi fisabilillah ni merujuk kepada golongan yang berjihad secara fizikal, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada sebahagian pendapat ulama yang mengatakan tidak wajar. Contohnya Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, Imam Ar-Razi sebut tidak wajar dikhususkan kepada orang yang berperang semata-mata. Jadi asalkan orang itu belanjakan hartanya ataupun menggunakan diri dia untuk tujuan kebaikan, contohnya menyempurnakan jenazah, membina benteng atau membina masjid. Jadi Al-Qaradawi juga sebut perkara yang lebih kurang sama. Jihad itu tidak dihadkan dengan makna peperangan semata-mata. Jadi kita pun tahu pada hari ini ada golongan, contohnya anak-anak pelajar yang pergi belajar. Jadi mereka tidak pergi berperang, tetapi mereka keluar untuk belajar dengan tujuan untuk meninggikan, untuk mendapat ilmu, seterusnya meninggikan kalimah Allah dan mempertahankan Islam. Jadi golongan ini pun termasuk dalam golongan fisabilillah. Dan mungkin orang itu dia ingin mendirikan pusat dakwah, contohnya di Eropah masa ketika ini tidak ada peperangan, tetapi ada berlaku peperangan ideologi, fikiran dan sebagainya, perlu kepada pusat dakwah. Jadi orang-orang yang berdakwah ni juga termasuk dalam golongan fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka perlukan duit mungkin untuk menampung kos-kos mereka berdakwah, ataupun mereka nak buka kilang. Ini konteks dululah. Kalau nak buka kilang untuk sebarkan risalah-risalah, jadi kilang, nak bina kilang tu pun boleh termasuk di bawah fisabilillah. Jadi fisabilillah ni secara mudahnya, mana-mana orang atau pihak yang melibatkan diri dalam suatu aktiviti menegakkan, mempertahankan dan mendakwahkan agama Islam. Jadi kalau ikut definisi yang lebih jelas, kita boleh rujuk pusat zakat masing-masing lah. Ini apa yang saya sebut ni definisi yang dikeluarkan oleh Pusat Pengurutan Zakat Wilayah Persekutuan. Okay, itu yang ke-7. Yang terakhir, yang ke-8, Ibnu Sabil. Jadi Ibnu Sabil ni ringkasnya ada dua. Yang pertama, orang tu dia baru nak mulakan perjalanan, tapi dia tak ada duit. Dia musafir, dia tak ada duit, dan dia perlukan kos untuk musafir. Jadi dia boleh mohon kepada pusat zakat untuk menampung keperluan dia. Keperluan mungkin kalau zaman dulu dia perlukan unta untuk letak barang, ataupun tunggangan, tak kisah apa yang dirasakan perlu pada ketika itu, maka dia boleh untuk menerima zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tu dia dah dalam perjalanan, tapi masa dia nak balik tu mungkin dia tak ada duit, pun sama. Asalkan tujuan musafir tu adalah tujuan yang diharuskan oleh syariah, bukan tujuan yang tidak harus. Kalau contoh dia pergi musafir dengan tujuan yang tidak syariah lah, apa saja tujuan yang tidak syariah, tapi masa nak balik tu dia tak ada duit, dan kemudian masa tu memang dia dah bertaubat lah, dia bertaubat, maka boleh untuk dia mohon zakat dekat tempat tu. Tempat tu kalau ada pusat zakat, dia boleh mohon untuk minta biaya keperluan dia untuk pulang ke tempat asal. Okay, ini dua golongan yang disebutkan oleh para ulama. Jadi setakat itu saja dahulu untuk sesi kita pada pagi ini. Jadi saya telah kongsikan 8 golongan secara ringkas, golongan yang layak untuk menerima zakat. Jadi dari segi pelaksanaan, mungkin kita akan lihat setiap negeri akan ada pelaksanaan yang berbeza-beza, sebab mereka akan
mengikut definisi yang mereka rasakan terbaik, mengikut jawatan kuasa fatwa masing-masing. Jadi setakat itu sahaja dahulu. Saya buka kepada soalan sekiranya ada. Okey, kalau tak ada, saya minta maaf sekiranya terkasar bahasa, tersilap bicara. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.